أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي يسر ولا تعسر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Majlis Al-Fadhil Tuan Haji Akram bin Ayub, anggota Jawatankuasa Madrasah Ihsaniyah, ahli-ahli jemaah muslimin hadirin rahimakumullah sekalian. Alhamdulillah, kita rafa'kan segala syukur kehadrat Allah Ta'ala dengan izin limpahan rahmat daripada Allah dapat kita bertemu berada bersama sekali lagi pada malam ini dalam majlis ilmu, majlis Rawdatul Jannah, Taman Syurga. Dan kita dapat sambung pengajian ilmu tafsir Al-Quran. Dan kita sambung, baru sahaja kita baca pada malam Jumaat yang lepas, masih lagi berada dalam surah Ar-Rahman. Malam ni sambungannya ayat yang ke-17, ayat 17, 18 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul Azim. Setakat tu dulu kalau kata sempat kita baca pada malam ini. Baik, ayat yang ke-17, Allah Ta'ala menceritakan lagi antara tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang kita baca pada beberapa malam sudah. Allah Ta'ala menciptakan bumi, planet bumi dan segala apa nikmat-nikmat yang terdapat di atas muka bumi itu, dan merupakan tanda keagungan Allah. Wahai manusia, wahai jin, wajib kamu mengakui ketuhanan Allah Ta'ala dan wajib mengakui segala nikmat apa yang ada yang dapat kita kecap ini merupakan datang daripada Allah Ta'ala.
bukan daripada manusia, bukan daripada makhluk, bukan daripada mana-mana kerajaan, bukan daripada mana-mana kuasa, melainkan datang daripada zat Allah yang Maha Agung. Sebab tu Allah tanya diulang-ulang soalan dalam surah ini, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan yang manakah yang masih lagi kamu mahu dustakan? Berani kamu mendustakan nikmat Allah dengan mengatakan nikmat-nikmat itu datang daripada kamu. Itu diulang-ulang oleh Allah Ta'ala dalam surah ini. Baik, ayat 17 malam ni Allah menyebut, Allah berfirman, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Dialah Tuhan. Tuhan yang mana nikmat tu datang daripada Dia. Wajib mu mengaku segala nikmat apa hak depan matamu ni, hak mu kecap ini, yang Allah sediakan kepada kamu ni, wahai manusia, wahai jin, datang daripada Allah. Tak berani mu nak kata ini datang daripada mu. Ada fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dan Allah tu siapa? Allah tu Tuhan. Tuhan tu bagaimana pula? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Dan dialah Tuhan, Rabb. Rabb makna Tuhan. Tuhan yang mengurus, yang mentadbir, yang memelihara. Itu rububiyah. Kalau dalam kitab akidah dibahaskan tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah, juga tauhid asma wa sifat. Kalau kata Allah tu sebagai ilah, maka Allah zat yang disembah tu ilah, la ilaha illallah. Rabbu ni hari-hari kita ulang, wajib kita sebut dalam surah, dalam solat kita, dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Diulang-ulangnya Tuhan tu siapa? Rabbil alamin. Rabb, Tuhan yang mengurus, mentadbir, memelihara, menjaga, mencipta segala apa yang layak bagi zat Allah Ta'ala, yang mana kita makhluk ni tak campur tangan walau sebesar darah pun. Tuhan tu Rabb, buat, dia mencipta, kita tak campur. Bukan urusan kita mencipta bumi ni. Mengurus, mentadbir, memelihara itu semuanya adalah rububiyah Allah Ta'ala, ketuhanan Allah. Termasuk ayat malam ni Allah sebut Rabbul masyriqaini, dia Tuhan yang memelihara, yang mencipta, yang menjaga masyriqain. Masyriqain makna tempat terbit. Masyriq, masyriq lawan dia maghrib. Sebab tu dalam ayat 17 ni dua-dua ada. Ada Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Masyriqain makna tempat keluar, tempat terbit. Lawan dia maghribain. Maghrib ni maknanya tempat terbenam. Apa yang keluar, apa yang terbenam, semua kita maklumlah, itu namanya matahari. Bukan setakat Allah buat matahari, Allah buat tempat dia terbenamnya di mana, terbitnya di mana. Kalau ikut aturan Allah, terbitnya ialah daripada timur dan terbenamnya di belah barat. Setakat ni, tak setakat ni lah. Kalau terbenam, kalau terbit belah barat, tak lama dah tu. Itu tanda besar kiamat. Sebelum datangnya tanda besar tu, urusan Allah Ta'ala, pentadbiran Allah Ta'ala secara fitrahnya, masyriq, tempat keluar, tempat terbit, itulah Allah Ta'ala yang memelihara, menjaga tempat keluarnya matahari, iaitu belah timur. Dan juga maghrib, terbenam. Sebab tu ni sekarang ni waktu apa ni? Waktu maghrib. Kenapa dipanggil waktu maghrib? Sebab matahari dah terbenam. InsyaAllah esok dia akan keluar balik. Terbenam, keluar, terbenam, keluar. Masyriq, maghrib, masyriq, maghrib. Maka Allah kata, tengoklah alam ini, sistem alam ini, siapa yang menguruskannya kalau bukan Allah? Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Maka ulama kaji kenapa disebut dengan kalimah musanna. Masyriqain tu kalimahnya musanna kalau orang mengaji Arab. Allah tak kata masyriq. Dalam surah lain, dalam surah Muzammil ada Rabbul masyriqi wal maghribi. Itu kalimah tunggal. Ataupun orang Arab kata mufrad. Itu dalam surah Al-Muzammil ayat 9. Surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, akan kita jumpa ayat 9. Rabbul masyriqi wa Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah sebut cara tunggal. Yang ni dalam surah Ar-Rahman ni Allah sebut
Bukan perkataan tunggal, tetapi perkataan musanna. Apa makna musanna? Dua, double. Apa dia? Masyriqaini, tempat terbit dua, tempat terbit, dan maghribaini, sebagaimana tempat terbitnya dua, tempat terbenamnya pun dua juga, maghribain. Maka ulama kata ia merujuk kepada musim, masa, iaitu asyita was-saif. Asyita was-saif, musim panah dan musim sejuk. Musim panah ke musim sejuk, kedua musim tu, masyriqaini, tempat keluarnya, dia keluar macam tu juga matahari. Sama ada musim panah, musim sejuk, sebab tu sebut masyriqaini, dia keluar daripada tempat tu jugalah, belah timur. Musim sejuk pun keluar daripada belah timur. Musim panah pun keluar daripada belah timur. Mari musim sejuk. Cuma kita kat Malaysia ni tak ada lah musim tu. Tak. Kat negara-negara lain, negara-negara berada di benua-benua lain ada musim 4 musim tu. Musim panah, musim sejuk, musim gugur. Tak. Musim winter ni sejuk. Musim panah, musim gugur, musim bunga. 4 musim. Maka disebut masyriqaini, musim panah atau musim sejuk. Allah Ta'ala mengatur urusan matahari itu. Begitu juga ketika terbenam, maghribaini, ketika terbenam pun Allah Ta'ala mengatur urusan matahari, tempat terbenamnya dan tempat terbitnya. Yakni dalam kitab Imam Ibn Kathir, tempat terbit matahari dan tempat terbenamnya pada musim panas dan pada musim dingin. Fi syita was-saif, sama macam surah apa tu, surah Li'ila fi Quraisy kan. Allah memuji kaum Quraisy yang keluar tak kira musim, berdagang tak kira musim, cari rezeki tak kira musim. Sama ada rihlat Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita was-saif, musim panah ke musim sejuk ke, Quraisy keluar macam biasa, tak berdagang, berniaga. Begitulah dalam ayat ini, masyriqaini, tempat terbitnya, tak kira musim apa pun, dua musim, sejuk dan panas, ataupun tempat terbenamnya matahari tu jugalah, Allah Tuhan tu jugalah yang mengurus mentadbir. Kita manusia makhluk yang lemah ni tak campur tangan walau sebesar zarah pun untuk mengurus mentadbir makhluk yang bernama matahari, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tanya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Buat kali keduanya. Kali yang pertama ayat 13. Kali yang kedua Allah tanya, maka nikmat mana lagi kah? Nikmat Tuhan manakah yang kamu berani dustakan, yang kamu nak dustakan, yang kamu mahu dustakan? Tukadziban. Nikmat matahari ni dengan adanya matahari, tak, kita boleh bekerja. Ada matahari, ada siang. Ada matahari, adanya proses fotosintesis, tak, memberikan sumber makanan kepada kita. Hasil pertanian dapat suburnya hasil pertanian. Kenapa? Kerana adanya air, adanya matahari. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, umat manusia yang berada di planet bumi ini. Baik, seterusnya, marajal bahraini yaltaqiyan. Kita baca surah Ar-Rahman ni, Allah suruh kita fikir. Kadang kita tengok ke atas, tengok matahari, tempat terbitnya, tempat terbenamnya. Lalu Allah tanya, siapa buat tu? Nikmat siapa tu? Habis cerita belah atas, mari tengok belah bawah pula. Tengok ke mana? Tengok ke kawasan lautan pula. Tadi tengok ke atas, tengok kawasan atas, langit. Sekarang ni tengok kawasan lautan pula. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dialah Tuhan yang menguasai lautan. Semua masuk dalam surah Ar-Rahman. Tak? Belah atas darat, atas lautan. Cerita atas lautan ni ayat 19 dan ayat yang ke-20. Marajal bahraini yaltaqiyan. Dialah Allah Ta'ala. Dia tu siapa? Allah. Apa dia buatnya? Maraja. Dia membiarkan. Dia mengizinkan al-bahraini, dua laut. Dua lautan. Laut mana pula ni? Sama tadi jugalah. Perkataan musanna juga tu. Kan bunyinya sama, ya nun kat belakang. Kalau kita nak kenal perkataan musanna, perkataan yang membawa makna dua, ialah ya nun kat belakang. Contoh paling mudah, tuan-tuan solat subuh kan. Solat subuh, cuba niat subuh. Usalli fardhas subhi raka'atain. Raka'atain itu 2 rakaat.
Ya nun kat belakang dengan membawa makna dua. Dalam surah Al-Kahfi pun kebetulan saya kuliah di sini surah Al-Kahfi kan. Rajulain. Rajulain makna dua orang, sahabat tu. Jannatain, yang seorang Allah bagi dua kebun. Rajulain ni cerita dua orang, yang kaya seorang, yang miskin seorang. Yang belagak seorang, yang beriman seorang. Yang kufur seorang, yang bertauhidkan Allah seorang. Yang seorang tu kaya, belagak tu sombong, Allah bagi jannatain, dua kebun yang luas. A'nabin wa nakhlin, anggur dan kurma. Tu cerita dalam surah Al-Kahfi. Malam ni kita jumpa juga perkataan musanna. Ada al-masyriqain, dua tempat terbit. Matahari terbit musim panas, musim sejuk. Maghribain, tempat terbenam. Matahari terbenam musim sejuk, musim panas. Ayat seterusnya Bahrain. Ada satu negara di Arab nama Bahrain, tak? Negara Bahrain yang baru-baru ni minggu lepas negara Bahrain telah menandatangani mengiktiraf negara haram Israel. Tu dia punya pasal lah. Ni Arab Bahrain ni. Tak, munafik punya Arab ni. Dia boleh iktiraf kerajaan Israel, mengadakan hubungan diplomatik dengan kerajaan haram Israel. Tu negara Bahrain. Bahrain mana apa? Dua laut. Apakah ditafsirkan oleh para ulama dua lautan? Dua lautan di sini bermakna dua jenis air laut. Subhanallah. Dua jenis air laut yang macam mana pula? Ada laut tawar, ada laut air masin. Air laut yang tawar satu jenis, lagi satu air laut yang masin. Itu dia katakan Bahrain ni. Tuan-tuan pergi kawasan Kuala kan, nak nampak pergi kawasan Kuala, dia ada dia punya air. Kawasan yang air masin, dia tak campur dengan air tawar. Air tawar dengan air masin. Kawasan Kuala biasa kita tengok. Bahkan kalau tuan-tuan pernah tengok dalam video yang dikongsikan, boleh tengok dalam YouTube. Wallahu alam, saya tak pasti berlaku di mana, tapi nampak jelas. Ada yang belah kanan tu, oh ini kawasan air masin. Yang belah kiri tu kawasan air tawar. Duduk dalam satu lautan, tapi jenis yang berbeza itu dia tak bercampur. Allah biarkan marajal bahraini. Maksudnya Allah mengalirkan kedua-duanya dan dia tak campur. Dia bertemu. Yang taqiyan dia bertemu, dia bukan dia berkata berpisah tempat jauh-jauh, tak. Dia bertemu, elok je bertemu, tapi tak campur aduk. Yang masin tetap dengan masin dia, yang tawar tetap dengan tawar dia. Subhanallah. Siapa buat kerja ni kalau bukan Allah Ta'ala? Kerja kita manusia ke? Kerja kerajaan ke? Tak. Ahli sains mana boleh buat benda ni? Tak ada. Marilah saintis, pakar, pengkaji laut sekalipun, sains maritim, ilmu maritim kita kata, tak, apa dia punya pengkajian laut, boleh buat benda ni? Tak boleh buat. Melainkan kalau orang tu ada iman, ahli sains yang beriman, dia belajar tentang kajian alam tubuh iman, hanya mampu dia mengatakan Subhanallah, Maha Suci Allah Ta'ala yang berkuasa melaksanakan, apa kita kata, buat perkara-perkara sebegini, mengurus mentadbir. Dialah Rabbnya dan dialah Al-Qadir yang maha berkudrat, maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Kita tak buat. Tak, pandang waktu je. Kalau Allah nak bagi hidayah, tengok waktu je. Tengok laut je. Macam mana air boleh campur, duduk yaltaqiyan, dia bertemu. Marajal bahraini yaltaqiyan. Kemudian dua jenis lautan tu, dua jenis air tu dia boleh bertemu. Tetapi Allah sebut, ni kena baca sampai habis. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Oh, hebat. Dia bertemu yaltaqiyan, ayat 19. Ayat 19 Allah kata Bahrain, dua jenis laut tadi, hak air tawar satu, hak air masin satu, yaltaqiyan, dia bertemu. Kita kata fikir mudah-mudahlah, logik akal kita yang rendah ni, logik akal kita yang tak berapa cerdik ni, mudah bertemu, dia bercampur pula. Tapi tak, Allah nafikan. Bainahuma barzakh, ada di tengah-tengahnya barzakh. Yang mana barzakh tadi menjadi penghalang kepada dua air tadi. La yabghiyan, dia tidak melampau sempadan tersebut. Barzakh dengan makna apa? Sempadan. Barzakh dengan makna penghalang, penghalang yang menjadi sempadan. Barzakh dengan makna yang sesuatu yang menyekat. Sebab tu kita, tuan-tuan pernah dengan alam barzakh, selalu kita guna perkataan alam barzakh. Apa makna alam barzakh? Alam sempadan yang menyekat.
Menyekat apa? Yang menghalang. Duk di barzakh, nak balik ke dunia tak boleh, nak masuk ke akhirat belum masa dia. Itu barzakh. Tak, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, mak ayah kita, atuk nenek kita, ramai mana dah duk berada di alam barzakh. Dan kita pun akan ke sana satu hari nanti. Alam barzakh apa mana? Alam yang berada di sempadan. Barzakh mana apa? Sebagaimana makna dalam ayat ini, barzakhun, yang menghalang, yang menjadi sempadan, yang menyekat. Orang duk di alam kubur, alam barzakh ni, nak masuk akhirat tak boleh. Sebab apa? Belum masanya lagi, tak kiamat lagi yo. Duklah situ, tunggu kiamat dulu. Nak balik ke dunia pun tak boleh. Sebab apa? Tempoh kamu dah habis, umur kamu dah habis, ajal kamu dah sampai. Itu makna barzakh. Sebab tu baru ni bila ada orang duk sebar video, kononnya ada suara daripada kubur, ustaz-ustaz kita tegurlah. Ada ustaz-ustaz kita menolak tak video tersebut, maknanya itu karuk maruk daripada mana. Sebab alam barzakh ni ada sempadan, dia tak boleh masuk. Orang Melayu duk cerita roh balik ke rumah, roh balik ke rumah. Roh siapa balik ke rumah? Dah, roh siapa balik ke rumah? Dah duk alam barzakh lah, tak masuk, tak balik. Dah, dia barzakh, penghalang, sempadan. Dia tak boleh balik ke dunia dan nak sampai ke akhirat ke belum lagi. Cuma apa kita beriman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Alam barzakh ni sama ada kebun taman-taman syurga ataupun dia jadi lubang-lubang api neraka. Bagi orang beriman duduk di barzakh, Nabi kata itulah taman-taman syurga. Baru taman, belum syurga betul. Sebab syurga yang sebenar lepas pada kiamat akhirat esok. Ataupun bagi orang kafir, orang munafik, orang zalim, orang musyrikin, dia akan menjadi lubang-lubang neraka, kawah-kawah neraka. Baru lubang-lubang, belum neraka sebenar. Itulah alam barzakh. Jadi Allah sebut, perkataan yang digunakan ialah bainahuma, antara kedua-duanya barzakhun, ada batasnya, ada pemisahnya, ada penghalangnya, yang memisahkan antara air laut yang masin dengan air laut yang tawar tadi. Kalau kita tengok dengan mata kasar tak nampak. Sebab apa? Sebab itu kuasa Allah Ta'ala, qudrat Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala. Dia tak jadi sendiri, melainkan ada zat yang menguruskannya, yang mentadbirnya. Dan zat itulah yang disebut sebagai Dzul Jalali wal Ikram, yang yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. La yabghiyan. Dia tidak yabghiyan daripada perkataan bara. Yabghi, dia tak melampau. Bahagian masin duduk kawasan masin, dia tak melampau ke masuk air, ke dalam air tawar. Air tawar la yabghiyan, dia tak melampau, dia tak boleh menceroboh ke kawasan air masin. Masin tak masuk ke dalam tawar, tawar tak masuk dalam masin. Itu makna la yabghiyan, daripada perkataan bara yabghiyan. Macam ada contoh pernah dengar perkataan burah. Dia ni udah melakukan jenayah burah. Burah ni apa? Pemberontak yang melampau-lampau, para pelampau, kumpulan pelampau yang memberontak lawan kerajaan, itu dipanggil burah. Bahkan ia salah satu daripada kesalahan dosa-dosa dalam hukum hudud. Hukum hudud, kalau buat hukum hudud lah, bukan setakat zina bawah hudud ni, minum arak, curi, merompak, lagi yang salah satunya ialah burah. Burah mana apa? Pelampau, yang melampau, marah kat kerajaan, nak bakar bangunan kerajaan, nak lawan kerajaan, itu burah. Dia boleh dikenakan hukum hudud. Burah daripada perkataan bara yabghiyan, melampaui. Sebagaimana Allah kata la yabghiyan, air masin, dia tak akan melampau sempadannya, dia tak masuk ke dalam air tawar. Air tawar dia tak akan masuk melampau sempadannya, tak masuk ke dalam air masin. Subhanallah. Tak cukup kalau Allah nak bagi hidayah kita tengok benda ni pun kita rasa hebat dah. Allah Ta'ala ni pelik sangat dah benda tu. Bagi kita pelik makhluk, tapi bagi Allah kun fayakun. Allah lakukan benda tu hanya dengan kun fayakun. Benda tu terjadi, maka dia terjadi. Inilah kita kata antara hujah para ulama menggambarkan Tuhan tu ada. Tengok kat laut je, tengok kat langit ada matahari. Tak, baru ni saya terbaca satu artikel bagaimana ulama berhujah dengan puak-puak etis. Puak-puak etis yang kata tak ada Tuhan. Tak, walhal mudah. Ayat-ayat sebegini dia menyanggah fahaman etis, fahaman mulhid. Kalau dalam kitab sebut mulhid. Mulhid ni etis. Hak kata dunia ni kebetulan, ada planet bumi ni kebetulan dia jadi sendiri.
Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, lautan, semua tu hak jadi sendiri. Ada satu cerita bagaimana ulama kita berhujah dengan kaum etis. Maka dia pun plan lah nak berdebat. Susun tarikhnya, tempatnya, masanya, sekian. Nak jadikan cerita, ulama ni dia sengaja datang lambat. Datang lambat. Lambat lah. Dah plan dah masa sekian. Maka seorang tokoh etis ni tak puas hati lah. Pasal apa memari lambat? Kata nak berdebat, kata nak berhujah. Tokoh etis ni maka kata ulama tu, tadi aku lambat pasal apa? Aku tengok benda pelik on the way dalam perjalanan nak mari debat ni, dalam perjalanan nak mari bertemu dalam program debat dengan mu ni, aku tengok satu benda pelik. Apa benda peliknya? Pokok tumbang. Pokok tumbang dengan sendirinya. Pokok besar tumbang tengah jalan. Maka aku lambatlah sikit, aku tengok benda tu dulu. Tiba-tiba pokok tumbang ni dia boleh bertukar menjadi perahu. Pokok tumbang ni, batang kayu tadi dia bertukar menjadi sampan perahu ni. Menjadi dengan sendiri dia. Jadi dengan sendiri pula. Lepas tu pula, daripada pokok tumbang, kayu besar tadi jadi perahu, jadi sampan, jadi sendiri. Tiba-tiba dia boleh turun ke laut dengan sendiri. Pelik tu, sebab tu aku lambat. Banyak benda pelik. Pokok besar boleh tumbang dengan sendiri. Pokok besar, kayu, batang kayu boleh jadi sampan, boleh jadi bahtera, boleh jadi kapal dengan sendiri. Boleh bergerak turun ke laut dengan sendiri. Boleh berlayar dengan sendiri. Maka apa jawab tokoh etis tu? Mu ni kalau nak kencing pun agak-agak dah. Tu lebih kurang. Kalau bahasa kita, bahasa budak hari ni dah. Bahasa budak-budak muda hari ni kencing lah. Mu kalau nak kencing pun agak-agak dah. Nak tipu pun agak-agak dah. Tak semua berlaku sendiri. Mana maunya berlaku sendiri. Tumbang sendiri, apa nama ni, kayu, pokok kayu tu jadi daripada pokok kayu tumbang jadi perahu, jadi sampan. Sampan tu tak ada enjin, tak ada siapa gerakkan dia, udah berlayar dengan sendiri. Bohonglah kamu. Maka kata tokoh ulama tadi, selesai dah debat kita ini. Settle dah, selesai dah. Yang mu kata alam ini jadi sendiri tu lagi 10 kali kencing daripada aku. Tu lagi besar kencingnya. Yang mu boleh kata alam ini, matahari, bulan, bintang tak ada Tuhan berlaku sendiri, tu lagi bohong 10 kali ganda daripada aku. Maka selesailah debat kita hari ini. Maka dalam cerita disebut yang tokoh tersebut sudah masuk Islam, menerima agama Islam dengan hujah yang sebegitu mudah. Kalau Allah nak beri hidayah kepada dia. Sama juga cerita ni. Kalau dia tengok laut pun jadi dah. Laut air masin tadi hak tak bercampur dengan air tawar, kerana Allah kata la yabghiyan, kerana apa? Adanya barzakhun, adanya penghalang yang menjadi batas, menjadikan penghalang daripada tanah antara kedua-duanya, agar masing-masing tidak saling melampaui sehingga menimbulkan kerosakan dan menghilangkan sifat yang dikehendaki daripada masing-masing lautan tersebut. Ini disebut dalam kitab Al-Imam Ibn Kathir, Tafsir Al-Quranil Azim. Sifat dia tu tak hilang kerana ada barzakh. Sifat apa? Sifat hak masin tadi. Sifat apa? Sifat hak tawar tadi, air masin dan air tawar. Baik, seterusnya, ayat seterusnya, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada dua tadi. Dan firman Allah Ta'ala ayat yang ke-21, Allah berfirman 21 21 tu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi Allah tanya, kali ketiganya. Kali ketiga ke kali keempat, tak kisahlah. Banyak sangat, kita pun tak terkira. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat yang ke-21, sekali lagi Allah tanya, maka nikmat Tuhan manakah yang berani kamu dustakan? Maka nikmat daripada Tuhan, ciptaan daripada Tuhan manakah? Manakah nikmat, manakah kejadian, kurniaan daripada Allah yang mana satukah yang berani kamu dustakan, melainkan itu datang daripada Allah Ta'ala. Ayat 22, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Tak habis lagi cerita laut tadi. Maka Allah kata yakhruju minhuma, keluar daripada dua-dua tadi. Dua-dua tu siapa? Apa benda dua-dua tu? Laut dua jenis tadi. Maka keluar juga daripada kedua-duanya
Dua tadi balik kepada Bahrain. Minhuma dengan makna minal Bahrain. Kalau kita mengaji ilmu nahwu, dia panggil takdirnya. Takdirnya apa? Yakhruju minal Bahrain. Itu takdir dia. Asalnya macam tu. Tapi diubah kepada dhamir, maka ayat ini menjadi yakhruju minhuma, keluar daripada dua-duanya. Dua-duanya Bahrain tadi, dua jenis lautan tadi, dua benda. Yang pertama al-lu'lu'u, yang kedua al-marjan. Keluar pula dua ni. Maknanya tengok lautan, tengok daripada permukaan, nampak hak mana masin, hak mana tawar. Tadi tak bercampur. Lepas tu kena menyelam. Kalau ketemu menyelam pun nampak kebesaran Allah Ta'ala. Yang ni kena menyelam. Yang tadi cerita air masin, air tawar tadi, kalau kita tengok daripada darat pun kita nampak, video pun nampak tadi. Bagaimana cantiknya video tu, rakaman tu, kamera yang canggih tadi dapat terang-terang nampak Allah Subhanallah. Air masin tak bercampur dengan air tawar. Tu atas permukaan kita tengok. Ni cerita dalam dia. Tak, kena menyelam. Di dasar tu ada apa dia? Ada al-lu'lu'u wal marjan. Apa makna al-lu'lu'u? Al-lu'lu'u dengan makna permata. Mutiara. Mutiara. Marjan baru permata. Maka keluar daripada air laut tadi, daripada dasar laut tadi, minhuma al-lu'lu'u, mutiara, wal marjan. Marjan makna marjan juga. Dalam bahasa Indonesianya disebut marjan. Untuk lebih tepat bahasa kita Melayu, permata. Mutiara daripada, mutiara ni daripada apa? Daripada tiram kan? Tiram. Kalau saya baca dalam buku sains, dia tiram ni, dia rasa terancam kalau ada masuknya benda asing. Contohnya kalau dia duduk dalam laut tu, pasir masuk dalam dia, lumuk masuk dalam dia, batu-batu kecil masuk dalam badan dia, maka dia menghasilkan satu item yang menjadi pertahanan kepada dia. Yang itulah yang dinamakan sebagai mutiara. Tu dari segi saintifik. Mutiara hak kita beli kat Sabah tu lah. Biasa kalau orang pergi melancong ke Sabah, dia bawa balik mutiara. Itu namanya al-lu'lu'. Al-lu'lu'. Saya teringat seorang muslimat pas dah, arwah dah, Dr. Lu'lu' nama dia. Cantik, boleh letak nama. Tapi jarang orang kita letak nama anak Lu'lu' dah. Tapi boleh letak nama Lu'lu' dengan makna yang indah. Mutiara. Lu'lu'. Yang kedua marjan. Marjan makna permata. Maka keluar daripada kedua-duanya tadi, daripada lautan, tak kiralah air masin ke, boleh jadi dia keluar daripada lautan yang airnya masin, boleh jadi dia keluar daripada lautan yang airnya tawar. Apa dia? Al-lu'lu'u, mutiara-mutiara berharga, wal marjan, dan permata-permata. Ini sebahagian para ulama mentafsirkan tentang keindahan alam ciptaan Allah Ta'ala. Tak, yang mata tak boleh tengok, melainkan kena turun ke dalam. Tapi kita sekarang ni mudah lah beli kat kedai, mahal lah harganya. Siapa buat benda tu? Tak terfikir, dalam perut tiram. Tak terfikir. Maka sudah tentulah bukan tiram tu sendiri buat, melainkan ada zat kuasa yang menguruskan alam ini. Itulah Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam yang mengatur, yang mengurus segala kekuasaan, ditunjukkan kepada kita, disebut dalam Quran, dan kita baca, kita beriman, kita faham, kita yakin. Maka datanglah soalan sekali lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang mampu, yang berani, yang mahu, yang tergamukmu wahai manusia, wahai jin, tukadziban, nak mendustakan. Mu nak berdusta lagi, nak kata nikmat ni mu buat sendiri ke? Nikmat macam-macam lah tadi. Adanya lautan, adanya lu'lu' mutiara, adanya marjan permata. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Baik, seterusnya ayat yang ke-24. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal'a'lam, dan kepunyaannya lah firman Allah Ta'ala. Ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-24. Dan kepunyaannya lah. Kepunyaannya mana apa? Milik Allah lah. Dengan kekuasaan Allah lah. Dengan keagungan kuasa Allah lah. Adanya al-jawaril munsya'at. Ni kita tengok. Kapal-kapal. Al-jawar dengan makna kapal.
Ataupun dalam bahasa Melayu, kalau kapal tu besar, nama bahtera. Dalam kitab Jalalain, tafsir Jalalain, Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia letak makna Al-Jawar ni dengan makna As-Safan ataupun Safinah. Safinah ni perahu, sampan, ataupun apa sahaja hak jenis itulah. Perahu, sampan ke apa lagi, ferry ke, kapal ke, bahtera ke, Al-Munsyaat. Yang ni Allah khususkan lagi, yang mana bahtera-bahtera tadi yang ada layar, yang ada layar, yang boleh belayar. Orang bawa kata belayar. Kapal-kapal bahtera yang belayar. Tak. Maka kapal-kapal yang belayar tadi di mana? Fil bahri, di dalam lautan. Kapal-kapal yang berlayar tinggi, Al-Munsyaat. Layar dia tu dalam kitab tafsir sebut, nampak kehebatan layar tu dari segi apa? Kal-a'lam, seumpama gunung. Seumpama gunung maknanya apa? Besarnya dan tingginya. Tengok layar kapal. Tuan tengok kapal layar tak? Tak, besarnya dan tingginya. Tapi bila kita tengok tengah lautan, nak bandingkan dengan hakikat kapal tu, iyalah bagi kita kata, besarnya bahtera ni, besarnya kapal ni. Zaman Nabi Nuh, besar mana kapal Nabi Nuh? Bahtera Nabi Nuh. Ada satu filem orang putih tu, apa dia? Hak Karam tu, Titanic. Tuan-tuan tengok Titanic tak? Cerita lama tu tak, sejarah. Tu cerita benar tu, filem tu dibuat berdasarkan kisah benar. Tak. Besarnya kapal tu, ada layar dia. Kita kata besar pada kita lah kapal ni. Dengan tingginya, irtifa' fil irtifa' wa fil azam. Azam makna besar. Besar saiz dia, tinggi ketinggian dia. Tapi kalau bandingkan dengan lautan, banding dengan laut tu, tak ada apa lah. Lautan yang meluah tu, tak, kecil sangat. Dan lautan tu ialah dengan gambaran simbol kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah kata walahul jawar, dan kepunyaannya lah, kuasanya lah hebat setara mana mu nampak kapal tu boleh berlayar. Tapi bila Allah kata karam juga. Tak, ketika mana Allah berkehendak kapal tu karam, ada kapal yang karam. Dan ketika mana kita kata Allah elok je berlayar, air, makhluk ciptaan Allah ni dari segi hukum fiziknya lah. Orang mengaji fizik, orang mengaji sains, orang mengaji hukum graviti tak, dia boleh menampung benda yang berat. Air tu tak, air dia menampung benda yang berat. Kapal hak berat tadi, kalau kita fikir mudah-mudah agak Allahu Akbar. Tak, kalau kita fikir tanpa ada iman, fikir dengan akal semata-mata. Sebab tu Allah kata, apa nama ni, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sebab tu nak jadi ulul albab tu penting. Apa mana ulul albab? Orang yang ada albab, hati, rasa, perasaan, yang ada iman. Kejadian langit bumi ni, kejadian langit bumi lautan semua sekali lah, termasuk lautan, termasuk daratan, langit bumi, bulan, bintang sebagai planet semua sekali itu, la ayatin, adanya tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Allah tak kata la ayatun, ayatun satu, Allah kata ayat. Tu beza panjang pendek tu, walaupun dua harakat. La ayat, panjang. Kenapa dipanjangkan? Sebab dia kena panjang dua harakat. Sebab dia jamak. Jamak mana apa? Banyak tanda-tanda, banyak tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Bukan satu je tanda kebesaran Allah Ta'ala. Macam mana air boleh menampung benda berat? Itu belum cerita air masin, air tawar lah tadi lagi. Maka Allah kata itulah tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tapi dengan syarat, hanya orang yang rasa benda tu ulul albab. Jadi nak menjadi ulul albab itulah mujahadah kita, perjuangan kita. Aku ni ulul albab tak? Kalau tak ulul albab, alah ustaz biasa, ustaz apa nak pelik? Tak rasa pelik. Dia tak rasa bertuhan, macam orang etis tadilah. Dia tak rasa bertuhan. Semuanya kebetulan, semuanya ada sendiri. Orang tu hak etis, hak tak rasa ada Tuhan. Bagi orang yang ulul albab, yang ada lubun jamaknya albab, ada hati, hatinya hidup, tak mati, dia rasa bertuhan. Ni bukan kerja kita ni,
Aku tak boleh buat ni. Kerajaan tak boleh buat ni. Tokoh sains hebat setara mana pun tak boleh buat ni. Saintis pakar setara mana pun tak boleh buat ni. Melainkan zat yang maha agung melakukan perkara tersebut, berkuasa ke atas perkara tersebut. Itulah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala. Oh, tu baru orang tu ada albab, hati yang hidup, rasa bertuhan. Waktu Allah cerita macam-macam dalam surah Ar-Rahman ni, daripada planet bumi, tengok ke atas, tengok matahari, tengok ke daratan, tengok ke lautan, tengok ke jenis air laut, tawar ada, masin ada, dan mu tengok juga apa hak berlaku kapal-kapal hak belayar tu. Satu kenikmatan. Zaman dulu kapal ni satu pengangkutan yang utama lah, kita kata angkut barang. Kalau zaman nenek atuk kita dulu pergi Mekah pun naik kapal, berbulan-bulan baru sampai. Itu satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kerana itu Allah berfirman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sekali lagi Allah tanya buat kesekian kalinya, ayat 25, maka nikmat manakah yang berani kamu dustakan, wahai manusia dan jin? Rabbikuma, nikmat Tuhan manakah hak mu berani kata bukan datang daripada Allah Ta'ala? Mungkin dia ni engineer, dia boleh buat enjin kapal, tapi dia nak kata oh hebatnya aku ni, confirm kapal ni tak karam, dia tak berani. Tak, dia engineer yang beriman, jurutera, dia boleh buat enjin kapal. Dia engineer, dia ataupun kapal terbang. Dia tak berani kalau kata engineer yang beriman, dia tak berani nak kata kapal terbang ni confirm tak terhempas. Berapa kali terhempas dah pun. Dah sejarahnya, rekodnya tak tahulah berapa kali, berapa banyak dah kapal terbang hak terhempas. Hak mati berapa ratus orang. Kenapa? Kerana di sebalik kecanggihan teknologi itu, Tuhan yang menguruskan benda tu, Tuhan yang berkuasa. Maka nikmat Tuhan manakah? Kalau Allah bagi kemudahan kepada kita, yang wajib kita syukuri. Sebab tu bab-bab nikmat ni, yang mana orang yang kufur nikmat, Allah letak cerita dia dalam Quran. Tuan-tuan baca dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas saya pun banyak kali sebut dah, antara tokoh ni bukan tokoh yang baik, nama yang terkenal kejahatannya. Apa dosa dia? Dosa dia mengkufuri nikmat. Dan soalan yang Allah ulang 32 kali dalam surah Ar-Rahman ni, layaklah ditanya pada dia. Tapi masa ayat ni turun, dia dah mati pun. Siapa dia? Qarun laknatullah. Ayat ni turun zaman Nabi SAW. Kalau kata dia hiduplah zaman Nabi, kalau kata Qarun ni hidup zaman Nabi, 32 kali ni elok tuju pada dia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hei Qarun, nikmat Tuhan manakah mu nak dustakan? Sebab Qarun ni dia kata nikmat tu datang daripada dia. Kan ada dalam Quran surah Al-Qasas, apa nama ni, innama utituhu ala ilmin indi. Itu perkataan Qarun yang Allah rekodkan dalam Quran surah Al-Qasas. Sesungguhnya kata Qarun, innama utituhu, aku dapat ni. Innama utituhu, aku dapat benda ni. Aku sihat panjang, aku kaya, harta aku banyak, anak aku ramai, pengikut aku ramai, aku mewah hidup aku, istana aku besar, unta aku ramai. Ramai pula, unta bukan ramai. Unta apa? Banyak zaman tu. Kalau kita ni bersedih, dia banyak lah. Istana aku besar, unta aku banyak. Aku dapat ni sebab aku pandai, aku usaha sendiri, aku cerdik, puak-puakmu bodoh. Ni tengok. Inilah tokoh yang Allah sebut namanya, inna Qaruna, sesungguhnya Qarun. Dan Qarun itu dilaknat sebagaimana terlaknatnya Fir'aun, bos dia. Ini contoh tokoh nama yang Allah sebut dalam Quran kerana dia rasa dia tu nikmat tu datang daripada dia. Jadi ayat ni turun pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diulang-ulang 32 kali, maka kita faham, kita ambil pengajaran. Jangan sesekali rasa kita ni hebat. Jangan sekali-kali rasa apa kita ada ni daripada pandai kita, daripada bijak kita, daripada hebat kita, melainkan kita pulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ulang sekali lagi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ayat yang ke-25. Ayat 26, kullu man 'alaiha fan. Ni. Lalu Allah Taala letak satu kita kata prinsip dalam memahami nikmat ni.
dalam memahami makhluk-makhluk, kejadian-kejadian apa Allah buat ni, satu prinsipnya apa? Mu kena ingat, kullu man 'alaiha fan. Kullu makna semua. Semua, tak terkecuali. Sebagaimana Allah kata kullu apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama. Semua hak hidup mati. Makna tak terkecuali. Kullu nafsin, semua hak hidup, semua yang ada jiwa maka akan rasa mati. Sama juga perkataan pada malam ini kita baca kullu, semua tak terkecuali. Man 'alaiha, hak ada atasnya. Nya tu balik pada bumi. Kita dah baca pada malam Jumaat yang lepas. Ha di sini adalah al-arda. Wal arda wada'aha lil anam. Hak mana atas bumi ni, tak kira lah atas bumi ke, bawah bumi ke, lautan ke, langit ke, hak Allah buat ni fan. Sifat dia ialah fan. Fan daripada perkataan fana. Udah jadi perkataan Melayu kan. Alam ini fana, makhluk ini fana, kita sendiri pun fana. Fana makna apa? Fana dalam kitab tafsir sebut halik, daripada perkataan halaka, yahliku, halikun. Halikun dengan makna musnah, barang musnah. Segala apa hak Allah buat ni ataupun nikmat hak kita dapat ni ialah fan. Kullu man 'alaiha fan. Fan makna fana. Lawan kepada fana apa dia? Baqa. Kita mengaji sifat 20 kan. Kalau tuan-tuan belajar sifat 20, sifat wajib bagi Allah baqa. Baqa makna kekal, lawan dia fana. Apa makna fana? Tak kekal. Tak kekal makna apa? Bertemu dengan musnah. Walaupun juta-juta tahun. Contoh planet bumi ni jutaan tahun dah. Matahari itu berjuta tahun dah Allah buat. Umur planet bumi ni, pengkaji alam ni duk kaji umur planet bumi ratus juta dah. Umur planet bumi ni ratus juta dah. Tapi dia tetap fan. Apa makna fan? Akan binasa. Binasa, musnah, hancur, rosak, jahanam. Oh tu semua perkataan sama tu. Kalau nak kumpul perkataan Melayu tak. Dia rosak, binasa, hancur, musnah. Tak, fana. Tak, bumi. Dan kita sendiri pun fana. Nyawa kita, sihat kita, kaya kita, pangkat kita, kedudukan kita, apa semua tu ialah atas dunia ni fan, akan musnah. Kalau kita baca ayat ni, kita sedar mana tak ada apa dunia ni. Tuan-tuan mungkin sultan bagi datuk ke tuan-tuan? Ada datuk ke kat sini? Tan Sri ke apa ke, pangkat besar, tak ada apa dah tu. Semua tu fan. Habis tu kalau yang tidak fan apa dia? Yang tak fana apa dia? Allah sambung, fa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanyalah wajhu rabbik. Wa yabqa, yabqa tu lawan kepada fan. Yabqa sebagaimana kita belajar sifat 20 baqa. Tak, salah satu sifat Allah, Allah wujud tidak, baqa kekal. Kekal makna apa? Tidak ada penghujungnya. Kekal tidak ada penghujung. Tidak ada penghujung mana kekal selama-lamanya. Kita fana. Fana ni akan ada penghujungnya. Allah Ta'ala wa yabqa. Ayat 26 Allah sebut barang atas dunia ni semua makhluk itu adalah fana. Ayat 27 Allah sambung terus tanpa sambung, tak cakap banyak. Dah terus kepada kesimpulannya. Dah mu ni kena sedar diri, mu tu fana, mu tu binasa, maka yang kekal hanya aku. Wa yabqa wajhu rabbik. Maka yang kekal itu wajah Tuhanmu. Wajah di sini dia panggil ayat mutasyabihat. Wajah kalau nak terjemah bahasa Melayu muka. Tapi ulama kita kerana ayat ni mutasyabihat, dia ubah makna. Dia panggil apa dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tafsir dia panggil takwil. Dia takwil. Di sini ayat mutasyabihat yang wajib ditakwil. Ulama kita, ulama salafi, ahlus sunnah wal jamaah, dia takwil. Takwil makna apa? Dia divert, orang putih kata. Dia ubah kepada makna zat. Jadi dalam kitab-kitab tafsir dia tak kata wajah. Sebab bahayanya apa? Bahayanya takut kita ni faham Allah ada muka. Bila kata muka, kita duk bayang Allah tu ada mata, ada mulut, ada hidung, ada telinga. Sifat muka lah. Jadi ayat mutasyabihat dia panggil muka bukan macam muka kita. Maka ulama kita takwil perkataan wajhu kepada zat. Yang kekal zat Tuhan kamu. Zat Allah macam mana? Zat dia kita tak tahulah. Wallahu a'lam bissawab. Tak ada siapa tahu.
Bahkan ada dalam riwayat menyebut Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ketika Isra Mi'raj Allah tak tunjuk zat dia. Nabi Musa minta nak tengok, ada Allah bagi. Nabi setara Nabi itu. Kita tak Nabi ni dah, melainkan kita boleh tengok nikmat melihat Allah ialah dalam syurga. Jadi mengenal Allah Ta'ala melalui ayat ini, wajhu di situ bukan wajah. Jangan kita menggambarkan muka macam muka kita, takut-takut jadi mujassimah, musyabbihah. Mujassimah, golongan yang menjisimkan Allah. Musyabbihah, golongan yang menyamakan Allah dengan makhluk. Subhanallah, maha suci Allah. Allah tak ada muka, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, tak ada dagu, tak ada telinga. Sebab ulama mentakwilkan wajhu di situ kepada zat Allah Ta'ala lah yang kekal. Dan dia tu siapa? Dzul Jalali wal Ikram. Dzul Jalali wal Ikram, nama Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan hafaz 99 nama Allah Asma'ul Husna, 99 nama Allah Asma'ul Husna, salah satunya Dzul Jalali wal Ikram. Apa makna Dzul? Yang memiliki. Dzul Jalali, yang memiliki apa? Al-Jalal, kemuliaan. Al-Jalal, keagungan, kebesaran. Al-Jalal ada keagungan. Macam ada orang gelaran Allah Ta'ala. Biasa kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh juga kita gilirkan, kalau tak nak sebut Subhanahu wa Ta'ala, kita kata Allah Azza wa Jalla. Itu biasa kita gilir-gilir lah. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita nak gilir, nak tukar sikit, kita kata Allah Azza wa Jalla. Jalla daripada perkataan Jalal, kebesaran, keagungan. Itulah Allah Ta'ala. Wal Ikram, dan kemuliaan. Bila kita kata, bila Allah kata macam tu, maka kita kena faham lah. Apa faham secara terbaliknya? Dia panggil mafhum mukhalafah. Ini dalam ilmu usul fiqh dia panggil mafhum mukhalafah. Kalau kata Allah tu ada jalal, kebesaran, keagungan, dan juga ada al-ikram, kemuliaan, mafhum mukhalafahnya, faham secara terbaliknya, yang tu manusia ada tak jalal al-ikram? Tak ada. Dan Allah kata aku ni ada jalal, ada ikram, maka kita fahamlah, ya Allah, kami ni tak ada pun jalal tu. Jalal makna keagungan. Kita tak agung pun. Kita ni apa dia? Kita kecil. Allah, kecilnya aku, ya Allah. Kecil bukan dari segi saiz, kecil dari segi martabat. Bila Allah kata ikram, kemuliaan Allah, yang kita ni hina, faqir, haqir. Tok guru dulu. Kalau kita baca kitab pondok kan, kitab pondok, tok guru kita dulu tulis ni. Yang menulis ni siapa? Tok guru sekian. Dah al-haqir wal faqir, merendah dirinya. Tok guru ulama, walaupun dia ilmu banyak, banding dengan kita ni jauh lah. Dia boleh tulis kitab, boleh tulis kitab jilid-jilid, kitab pondok tu kita duk mengaji. Ditulis oleh siapa? Ni dia ditulis oleh al-haqir, yang hina, wal faqir, yang amat-amat berkehendak. Fakir makna amat-amat berkehendak, hina, al-haqir makna hina. Sebab apa rasa hina? Sebab dia sedar ayat ni menggambarkan Allah lah yang jalal, yang agung, Allah lah yang ikram. Kita ni kecil, kita tak agung pun. Allah lah ikram, Allah tu mulia, kita tak mulia, kita hina di sisi Allah Ta'ala. Baik, sebagai penutupnya, insya-Allah masuk tuan-tuan, ayat yang ke-28. Sekali lagi Allah ulang, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi? Nikmat mana lagi kah yang kamu berani mengatakan bukan daripada aku? Nikmat manakah, wahai jin, wahai manusia? Rabbikuma tukadziban. Daripada Tuhan manakah? Daripada Tuhan kamu yang manakah yang kamu mahu dustakan, yang kamu berani dustakan? Jawabnya ialah, kita jawab pada Allah, ya Allah, tak ada satu pun nikmat yang kami berani kata datang daripada kami, yang kami mahu dustakan, melainkan nikmat itu semua datang daripada keagunganmu dan kemuliaanmu. Al-Jalal wal Ikram, keagungan Allah, kemuliaan Allah, Allah bagi kita pinjam sampai masa fana, musnah, balik menghadap Allah Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Cukup setakat tu tuan-tuan. Insya mudah masuk daripada tadi lagi dah. Kalau ikut SOP kena berhenti awal. Maka kita berhenti di sini, insya-Allah. Kita sambung lagi pada bulan hadapan, hari Khamis
minggu yang ketiga insya-Allah. Surah ni panjang lagi surah ni. Kita baru peringkat awal ni. InsyaAllah kita baca surah ni sampai khatam insyaAllah. Aqulu qawli hadha astaghfirullahaladzim li wa lakum billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nusina 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul asri.